Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel terkini ya daripada YB Rafizi Ramli. Memang padu, memang terbaik. Ya, satu ucapan beliau di dalam satu majlis sambutan Hari Statistik Negara. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan anda untuk mendengar mesej yang disampaikan oleh YB Rafizi Ramli dalam satu majlis ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu majlis sambutan Hari Statistik Negara. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara Pengerusi Majlis, Raja Muhammad Hilmi bin Raja Sulaiman, Saudara Fakri tadi yang membacakan doa, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, yang berusaha Tuan Planner Salmah binti Haji Salman, Naib Presiden Perbadanan Putrajaya, yang berusaha Hajah Nazaria binti Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia, yang berusaha Tuan Ahmad Fairuz bin Muhammad Yusof, Timbalan Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, wakil-wakil media, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Saya ucap terima kasih kerana menyediakan rostrum. Sebab baju yang saya dapat ialah XL, tapi saiz badan saya sekarang, dia punya pertumbuhan lebih laju daripada pertumbuhan negara. Jadi saya ingat dalam tempoh 2-3 bulan daripada XL dia dah jadi XXL sekarang. Saya minta maaf kerana tidak bersama-sama seawal pagi tadi untuk program Zumba. Itu pertimbangan politik kerana kalau seorang menteri yang bulat berzumba, dia akan memenuhi TikTok untuk beberapa hari. Saya ucap selamat datang dan terima kasih juga kepada pesara-pesara Jabatan Statistik yang bersama-sama, dan ini satu keistimewaan yang ada kepada DOSM kerana hubungan dan sokongan kepada pesara dan daripada pesara nampak jauh lebih kukuh daripada kebanyakan agensi-agensi yang lain. Semasa saya mengambil alih jawatan ini sebagai Menteri Ekonomi, jabatan pertama dan produk pertama yang saya sertai dan lancarkan adalah daripada DOSM, Open DOSM. Sebahagiannya kerana sebagai sebagai seorang profesional, saya pernah menguruskan sebuah perniagaan yang berasaskan data sains. Dan sebelum itu pun, semasa di awal kerjaya saya sebagai perancang korporat, hidup saya memang berasaskan data. Jadi daripada awal saya sangat berterima kasih kerana DOSM dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri kepada Kementerian Ekonomi, kerana kalau kita ada Kementerian Ekonomi tetapi Jabatan Perangkaan itu tidak bersama, dia samalah seperti satu kementerian yang bertanggungjawab merancang ekonomi negara dalam keadaan buta. Jadi saya rasa tidak boleh siapa-siapa menafikan bahawa hala tuju negara ini bergantung kepada betapa hebatnya perkhidmatan statistik yang dilaksanakan oleh DOSM. Kalau DOSM kata kiri, ke kirilah kita. Kalau DOSM gagal contohnya membawa beberapa perkara yang kepimpinan negara tak nampak dan dia terus kekal jadi masalah, akhirnya dia akan membengkak. Itu pun akan menyebabkan masalah akan berlaku kepada negara. Jadi khidmat DOSM dalam keseluruhan pembangunan negara ini tidak boleh diungkapkan kerana DOSM lah sebenarnya early warning system
DOSM lah juga yang membantu kita melihat keberkesanan pelaksanaan ketika itu, dan DOSM jugalah yang membantu kita selepas pelaksanaan sesuatu, membantu kita mengenal pasti unintended consequences daripada sesuatu perkara yang selalunya menjadi beban besar kepada mana-mana negara. Niat dengan sesuatu dasar itu betul, dilaksanakan dengan baik, tetapi selepas satu generasi kemudian, kerana negara itu gagal melihat risiko unintended consequences, maka satu niat dan pelaksanaan yang baik kemudian melahirkan satu masalah yang baru kepada generasi yang baru. Malah cabaran kepada DOSM sekarang ini berganda. Kerana tiada yang boleh mempersoalkan keberkesanan perkhidmatan statistik yang ada. Kalau Datuk Seri Huzair ingat, semasa saya jadi pembangkang pun, saya tidak pernah mengkritik dasar negara dari segi data. Saya tak pernah tembak DOSM ni, tak pernah kena tembak lah. Kerana saya tahu segala perkara yang membantu saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai pembangkang, dia bermula dengan DOSM. Kerana saya kena semak laporan DOSM, memahami keadaannya, dan daripada tempoh 15 tahun yang lalu, daripada saya pembangkang sehinggalah sekarang saya dalam kerajaan, saya boleh lihat dari segi prestasi khidmat yang ditawarkan oleh DOSM itu telah bertambah mutunya berkali ganda. Dan kalau dulu khidmat DOSM itu banyak digunakan sebagai laporan rasmi dalam kerajaan, sekarang pengaruh itu telah sampai kepada rakyat pun, yang mana data dan statistik negara itu telah dirakyatkan kepada pengguna-pengguna biasa. Tapi cabaran kita sekarang ni lebih besar. Kerana salah satunya ialah minat saya sendiri sebagai seorang profesional. Satu lagi ialah keperluan negara, yang mana kita perlu beralih daripada data yang makro, data yang digunakan sebagai lampu suluh hala tuju negara, kepada amalan khidmat keseluruhan jabatan kerajaan dan sektor awam ini kepada yang berbentuk granular. Kerana kita akan beralih daripada segala yang manual kepada segala yang digital. Kita juga akan beralih daripada pengumpulan data untuk tujuan pelaporan statistik itu daripada sampling basis kepada granular basis, individual basis. Itu mana-mana negara yang berjaya melaksanakan ini dengan baik dan dengan cepat, maka negara itu akan ada potensi yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Sebahagiannya kita telah mulakan. Saya sekali lagi mengambil kesempatan ini pada hari sambutan Hari Statistik pada hari ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesemua kaki tangan DOSM, termasuklah kaki tangan kontrak yang kita ambil untuk kita melaksanakan padu fasa pertama. Saya tahu itu tempoh masa yang sangat mencabar kepada kaki tangan DOSM, dan orang kadang-kadang tak ambil pot bahawa betapa susahnya untuk kita bukan saja membangunkan sistem itu secara dalaman, tetapi untuk kita bawa ini kepada pendaftaran kepada rakyat di seluruh negara. Yang mendaftar sendiri itu tak apalah, tapi kepada kumpulan rentan yang perlu kita turun sampai masuk ke kampung-kampung untuk mendapat pendaftaran sedemikian rupa. Kerana kalau padu fasa pertama itu tidak mencapai tahap yang ada sekarang, maka banyak perkara yang kita bincang sebelum ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita insya-Allah akan masuk ke dalam fasa kedua selepas ini,
kerajaan pun telah membuat keputusan bahawa penyasaran semula RON 95 itu akan berlaku tahun depan, dan perbincangan sedang berlaku di antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan untuk mencari jalan yang terbaik bagaimana kita melaksanakan ini. Tapi hakikatnya kalau kita nak melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 melalui kaedah two-tier pricing seperti yang difikirkan sekarang, kita ada dua kaedah. Kita ada dua pendekatan yang dipertimbangkan selama lebih 1 tahun. Pertimbangan pertama ialah menaikkan harga RON 95 kepada semua orang, tetapi mereka yang layak mendapat bantuan tunai, keluarga-keluarga yang layak dapat ini, maka dapat dipindahkan bantuan tunai tiap-tiap bulan. Jadi bantuan tunai itu digunakan untuk menangani kenaikan harga minyak yang diumumkan kerana kita hanya ada satu harga untuk semua. Itu pendekatan pertama yang dibincangkan. Pendekatan kedua ialah yang mana harga itu hanya naik kepada sekumpulan kecil sahaja, tetapi sebahagian besar rakyat yang lain yang dikira layak untuk mendapat subsidi negara kekal pada harga sedia ada. Kedua-dua ini, dan sekarang ini kerajaan, saya ingat Datuk Seri Anwar telah umumkan dalam belanjawan bahawa secara prinsipnya kerajaan bersetuju untuk mengekalkan harga minyak RON 95 kepada majoriti rakyat, hanya yang tak layak saja, yang kumpulan atasan ini yang perlu membayar harga pasaran. Maksudnya kita akan ada two-tier pricing. Harga pada dua peringkat. Kalau orang biasa pergi ke pump station, dia layak, maka dia kekal bayar macam biasa. Yang tak layak sebab kamu, ialah orang macam saya lah, kan? Jadi orang macam saya, kerana tak layak, kita akan bayar harga pasaran. Pelaksanaan dua-dua pendekatan ini sama ada nak bantuan tunai seperti yang difikirkan sebelum ini, dibincangkan, ataupun kaedah terbaru ini yang perlu dilaksanakan, kedua-duanya memerlukan data. Dia bermula daripada perkara asas, iaitu sama ada seseorang ataupun sesebuah keluarga itu layak ataupun tidak untuk mendapat subsidi. Dan kelayakan itu sewajarnya mengambil kira seberapa banyak faktor ekonomi, pendapatan isi rumah dan juga tanggungan sosial sesebuah isi rumah. Jadi bayangkan kalau kita tidak buat padu tahun lepas. Kalau kita nak buat sekarang, kita bergaduh pasal macam mana nak cari data. Dan kalau kita tak sediakan padu tahun lepas, maka kerajaan tidak mempunyai pilihan dari segi cara pelaksanaan yang paling kurang membebankan kepada rakyat. Tapi oleh kerana kita sudah ada, kita ada asas yang baik, itu membuka ruang kepada kerajaan untuk mencari jalan yang paling optimum dalam melaksanakan sesuatu yang sukar seperti ini. Sudah tentu nanti kerajaan akan mengumumkan mekanisme khusus setelah jabatan-jabatan yang terbabit membincangkan secara terperinci mekanisme pelaksanaannya. Kerana dia juga melibatkan contohnya pump station, apabila kita nak melaksanakan two-tier pricing dan kita kena bawa pump station masuk, dan itu insya-Allah saya ingat pada masa yang sesuai akan diumumkan kepada rakyat. Saya berkongsi hari ini supaya kita mengambil masa beberapa bulan ini untuk memberi pencerahan secara beransur-ansur kepada rakyat. Dan ini juga saya ambil kesempatan macam saya sebut tadi untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu, daripada DOSM, daripada conceptual planning, kepada operational implementation, kepada post
data construction untuk kita mengenal pasti isi rumah keluarga, kekangan mereka, dan untuk kita membuat statistical reporting, dan yang itulah yang membolehkan kerajaan membuat keputusan. Dan saya ucap terima kasih pada hari ini kerana lepas ini saya nak minta buat kerja lagi. Lepas kita dah buat keputusan, now we have to implement. Jadi selepas habis banci pertanian, lepas ni sambung kerja baru, insyaAllah. Berkenaan dengan banci pertanian, sekali lagi, kalau sahabat-sahabat di DOSM ingat, dia juga salah satu pet subject saya. Dan saya bersama-sama dengan Datuk Seri Uzi dan kepimpinan DOSM daripada awal sehinggalah soft launch, sehinggalah launch, dan sekarang ini saya tak sabar-sabar nak tengok laporan dia. Sebabnya ialah kerana pertanian moden adalah salah satu daripada sektor yang telah dikenal pasti sebagai sektor strategik negara. Pertanian moden juga adalah nyawa kita untuk 20-30 tahun akan datang. Rakyat kita akan kekal bertambah. Tanah kita kalau tidak disusun daripada sekarang, maksudnya tanah-tanah yang ada untuk tanaman makanan akan terus mahal, dan memang oleh kerana keputusan-keputusan kita masa kita nak menjadi negara membangun dahulu, kita memang bagi kelebihan kepada tanah untuk pembangunan sama ada commercial, infrastruktur, tapi bukan pertanian. Jadi dalam keadaan rakyat kita akan bertambah ramai, kemudian tanah dan sumbernya perlu dioptimumkan bagi tujuan pertanian. Pada masa yang sama juga kita berdepan dengan dua cabaran yang di luar kawalan kita. Kalau yang tadi mungkin dalam kawalan kita dari segi pertumbuhan rakyat kita dan juga dari segi guna tanah dan kegiatan ekonomi kita, ini kita boleh campur tangan, kita boleh perbetulkan balik. Tapi dua perkara yang besar bukan dalam kawalan kita. Pertama, geopolitik. Dan kalau kita lihat kepada geopolitik sekarang, kita lihat ada kecenderungan baru kebelakangan ini bahawa negara-negara di dunia ini beralih semula kepada protectionism. Dan kesan itu kepada harga barang dan ketersediaan makanan di Malaysia ini, kita dah rasa dalam tempoh 20 bulan yang lepas. Kalau India membuat keputusan bahawa beras tak boleh ekspor, beras kita akan jadi masalah. Dan kebelakangan dalam tempoh 12 bulan yang lepas, bila India buat keputusan mengenai bawang, kita pun jadi masalah dengan bawang kita. Dan masalah geopolitik ini dan kecenderungan negara-negara untuk beralih kepada protectionism akan berterusan. Kita berada di akhir era post-World War. Dunia dalam tempoh 80 tahun yang lepas, dari segi norma antara bangsa dan perdagangan, ditentukan oleh keputusan-keputusan besar selepas Perang Dunia Kedua. Era itu akan berakhir. Era sekarang ialah pertembungan negara-negara yang semakin berpengaruh dengan blok yang baru, yang mana mereka ada pilihan untuk membuat keputusan sendiri tanpa mereka mengikut norma yang lama. Dan peralihan geopolitik ini akan menyebabkan akan ada negara-negara terutamanya yang besar dan berpengaruh tapi bukan kuasa besar. Mereka ini akan membuat keputusan yang lebih cenderung kepada protectionism dan menggunakan sumber itu sebagai leverage mereka di peringkat antarabangsa. Faktor kedua yang lagilah bukan di dalam kawalan kita ialah perubahan iklim. Berlaku di mana-mana dan ia banyak mempengaruhi keputusan negara lain untuk melindungi produk mereka. Yang berlaku banjir, kita kena. Banjir tempat lain, kita kena sebab mereka tak lagi ingin mengeksport.
yang itu akan terus berlaku, malah kesannya kepada yield kita di Malaysia pun semakin ketara, terutamanya dari segi penanaman padi. Kalau dulu kita tak payah bimbang pasal kemarau ke, banjir ke, sekarang ini perancangan pertanian terutamanya yang melibatkan pertanian utama seperti beras perlu mengambil kira sepenuhnya soal perubahan iklim, kerana dia akan ada kesan yang panjang. Dan kalau nak sebut perubahan iklim ini kepada pesawah-pesawah, suruh pakcik-pakcik yang jaga pesawah ini ambil kira pasal perubahan iklim semua, manalah dia ada masa dan sumber nak buatnya. Soal melindungi sektor pertanian kita daripada perubahan iklim perlu bermula daripada kerajaan. Dan kerajaan tidak boleh membuat pelaburan yang tepat, yang berkesan, kecuali kita ada data terkini yang baik. Jadi sebab itu banci pertanian 2024 ini sebenarnya cukup penting untuk generasi yang akan datang. Beberapa perkara untuk melindungi kita soal pertanian yang mampan ini telah pun kerajaan buat. Saya tahu kalau di kalangan rakyat, ramai yang beratur memohon untuk menjadi petani moden. Kementerian Ekonomi melalui Intan, Kementerian Pertanian pun mempercepatkan usaha menawarkan geran kepada usahawan tani. Maksudnya dari segi menyediakan infrastruktur dan pelaburan itu telah pun berlaku. Tapi itu kita mula dahulu dengan menggunakan data sedia ada. Sekarang ini daripada beberapa kejayaan awal rintis yang telah dilaksanakan dalam tempoh 20 bulan yang lepas, kita tahu rakyat kita nak bertani. Kita tahu orang muda suka menjadi petani moden. Kita tahu bahawa pendapatan daripada pertanian moden ini sebenarnya melebihi gaji engineer pun. Sekarang jadi kita dah sahkan semua itu. Jadi tiba masanya untuk kita skalakan pelaburan infrastruktur dalam pertanian moden ini untuk kita ubah guna tenaga negara lebih kepada pertanian moden. Menskalakan itu memerlukan data yang terkini dan tepat, bermula dengan baseline yang betul-betul. Kalau tidak, kalau kita menggunakan baseline yang lama, maka itu akan menyebabkan ketirisan dan ketidakcekapan. Jadi insya-Allah banci pertanian itu akan membolehkan kerajaan menggunakan asas sedia ada, dan di peringkat Kementerian Ekonomi membolehkan kami untuk mengatur pelaburan negara dalam tempoh 5-10 tahun akan datang untuk dialihkan untuk membina satu sektor pertanian yang mampan dan mula secara terperinci menaikkan SSR bagi setiap tanaman dan juga ternakan. Dan satu perkara yang saya tak sabar pasal banci pertanian ini ialah kerana kita tahu kita ada masalah supply chain dalam negara kita. Sebab itu kalau orang tanam, tanya orang, dia tanam, dia jual, X farm harga dia katakanlah RM4 sekilo. Bila sampai ke pasaran, dekat orang beli, dia jadi kadang-kadang satu kali ganda, kadang-kadang 150% pun ada. Daripada RM4 sekilo, bila orang beli jadi RM10 sekilo. Masalah dia ialah supply chain. Jadi banci pertanian ini insya-Allah memberi data terkini kepada kita supaya Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian dan juga DOSM kita boleh crack this supply chain problem. Dan harapan saya apabila kita dalam tempoh 1 tahun ini, satu lagi pet project saya ialah untuk memperkenalkan price transparency across supply chain untuk bahan makanan. Supaya rakyat boleh tahu dekat mana sebenarnya yang mahal ini dan harga pasaran terbaik di kawasan mereka bagi setiap bahan makanan mentah yang ada. Itu membantu rakyat bila dia pergi kedai, dia boleh tanya orang, kenapa kamu jual ni sampai banyak ini?
Sedangkan kita tahu harga yang petani banyak tu je, sepatutnya harga yang peraih banyak ni je. Macam mana kamu jual banyak ini? Dengan adanya price transparency across the value chain, itu akan membolehkan kita membantu negara menangani kenaikan harga barang dan mengawal inflasi di masa akan datang. Kita tak boleh crack the supply chain issue kecuali kita ada data yang menyeluruh di setiap peringkat supply chain dan value chain pertanian, yang saya harap insya-Allah kita akan dapat data yang terbaik daripada banci pertanian nanti. Dan yang terakhir, sebelum saya selalunya ucapan, saya dengan Datuk Seri kami tak baca teks sebab selalunya ucapan tu nak bagi tahu kerja baru. Dalam teks dia tak sebut kerja baru, sebenarnya tak. Satu lagi ialah kita sekarang sedang melaksanakan RMK 13. Dan dalam banyak perkara, ada satu perkara yang saya ingat kita akan jadi hasrat yang utama kepada kerajaan, ialah macam mana kita mempercepatkan pendigitalan rakyat. Cara lama ialah kita kata kita bagi geran digital. Bagi geran digital, kita buat app digital dan sebagainya lah. Yang itu akan berterusan. Tapi satu perkara yang saya ingat kita nak mula, ialah kita nak memberi cabaran kepada jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian kerajaan, kalau kita nak menukar negara menjadi negara digital sepenuhnya, usaha itu mestilah bermula di peringkat kerajaan dahulu. Kita tak boleh nak suruh orang buat digital semua, tapi kita setiap mesyuarat kertas tebal macam ini. Banyak masa dihabiskan, taip minit dan sebagainya, macam-macam kan. Yang itu yang banyak tugasan. Jadi dalam RMK 13, antara yang saya nak lontarkan ialah boleh atau tidak kerajaan membuat hasrat bahawa menjelang akhir RMK 13 nanti, jabatan-jabatan kerajaan secara keseluruhannya tak ada kertas dah. Semua pakai digital dah lepas ini. Bila kita letak sasaran seperti itu, maknanya kita dalam jabatan kerajaan ni kena cari jalan macam mana menukar proses dalaman kita ni yang dengan rakyat ni. Cuma kalau kita dah memang mahir dan berjaya mendigitalkan semua amalan dalaman kita, meeting semua ni tak ada kertas semua, maka lebih mudah untuk kita dalam kita berurusan dengan rakyat dan membangunkan produk kita untuk rakyat, itu lebih mudah untuk kita mendigitalkan juga untuk rakyat. Jadi, ada dua perkara kepada DOSM. Satu maksudnya, Kementerian Ekonomi dan DOSM, kita besar kemungkinan jadi guinea pig lah. Kita nak suruh orang buat, kita kena buat dulu. Jadi, kita kena tengok macam mana kita nak mendigitalkan seluruh amalan dalaman kita. Yang kedua, maknanya, apabila semua urusan kerajaan selepas ini dalam bentuk digital dalaman, maksudnya data points yang DOSM boleh ada ni jauh lagi banyak daripada sekarang lah. Itu membolehkan jangkauan statistik kita daripada kegiatan ekonomi semata-mata, daripada sebelum ini mungkin sedikit ada yang berkaitan dengan behavioral insights kepada amalan rakyat, kita juga untuk tempoh 5 tahun akan datang akan mula ada data points yang memberi behavioral insights kepada amalan pentadbiran dan kecekapan dalaman kerajaan. Dan kalau ini berjaya dibuat, dia boleh membantu menyediakan asas pentadbiran ini dan yang akan datang untuk terus mencari jalan melahirkan khidmat awam yang terbaik bukan saja di rantau ini tetapi antara yang terbaik di dunia. Kerana with data, dan kita boleh buat intervention, dan yang saya selalu sebut, what doesn't get tracked doesn't get done. Dan bila kita mula track sendiri behavior kita secara dalaman, itu membolehkan jabatan-jabatan, agensi-agensi melihat
cara yang paling baik untuk terus meningkatkan efisiensi kita. Jadi saya ingat itu perkara yang sedang kita bincangkan. Kita akan bawa ke Jemaah Menteri dan sebagainya. Tapi kalau itu berjaya dibuat, maksudnya tugas bidang kerja DOSM dari segi use cases ini terus bercambah daripada pelaporan makro semata-mata kepada behavioral insights yang akan membantu kerajaan membuat design program yang lebih baik. Jadi cukup 3 kerja besar. Kan? Yang itu saya sebut awal selalunya supaya kepimpinan DOSM dia balik, dia boleh fikir terus dah. Tak payah nak tunggu mesyuarat rasmi ni. Dia dah boleh ada imagination dia bagaimana kita nak buat. Dan selalunya kepada yang ada dan yang menonton, selalunya perancangan dekat Kementerian Ekonomi dengan DOSM ini dia tidak sequential. Setakat ini kita tak pernah buat keputusan yang sequential. Maksudnya tunggu menteri buat, bagi arahan, lepas tu buat kat jabatan kuasa ini turun. Lambat. Selalunya kita buat sequential. Selalunya kita buat in parallel. Maksudnya kita ada idea baru, saya dah beritahu awal, jabatan yang ini dia dah fikir macam mana, yang ini dah fikir macam mana, supaya bila kita panggil mesyuarat pertama, sebenarnya semua masing-masing dah ada dan dapat diharmonikan. Dan dengan cara itu, dia mengurangkan birokrasi dan membolehkan kita melaksanakan sesuatu dengan cepat. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan bersempena dengan sambutan Hari Statistik pada hari ini. Saya tahu ramai yang bersengkang mata. Kalau DOSM ni, isu utama dia ialah kerajaan dan rakyat minta macam-macam. Kalau boleh semua data seantero alam ni minta dengan DOSM bagi. Jadi ramai yang mungkin kurang faham. Sebenarnya sementara rakyat dia tengok data itu ialah apa pun berdata, dia suka, dia tak suka. Tapi di peringkat DOSM ada disiplin dan peraturan yang perlu diperatuhi sebagai National Statistic Office. Jadi untuk mengeluarkan sesuatu data itu panjang cerita dia. Method dia itu kena mematuhi peraturan antarabangsa. Data itu kena data yang betul-betul baik. Jadi setiap satu benda yang nak dilancarkan itu banyak kerja. Jadi apabila permintaan data dan pertanyaan kepada DOSM itu meningkat secara mendadak, tetapi penjawatannya kekal mendata. Jadi saya sedia maklum bab itu. Dan sebab itu setiap kali kalau saya ada kesempatan, saya ambil kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersengkang mata. Cuma saya harap sahabat-sahabat di DOSM, walaupun kadang-kadang mungkin tidak didendang banyak, setiap kali saudara-saudari melihat beberapa kejayaan awal negara dan kerajaan, saudara-saudari tahu bahawa sebahagiannya itu adalah daripada air tangan saudara-saudari. Tanpa air tangan dan tanpa lampu suluh awal, tanpa data yang diberikan, banyak benda yang kita usahakan sekarang ini susah nak berjalan. Tapi biasalah, masalah National Statistic Office di mana-mana, masa hidup, masa ada, public will always take it for granted. Orang akan kira memang itu kerja engkau. Kan? Bila tak ada, baru dia menggagau dan mencari. Kan? Jadi, saya kira anggaplah itu sebagai asam garam tugas kita dan sebagai hasrat kita untuk membina negara for national service. Kita kena teruskan momentum kita ini dekat DOSM, dekat kerajaan untuk terus menggunakan data untuk membantu kita mentadbir negara dan membangunkan khidmat-khidmat kerajaan yang berasaskan kepada data. Jadi, insya-Allah kita akan jumpa di Pulau Pinang untuk sambutan di Jubli apa, saya Jubli ni selalu tertukar.
Jubli Intan, 75 tahun Jubli Intan DOSM yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan pada hari ini kita kira soft launch, dan saya berterima kasih juga kepada Perbadanan Putrajaya. Dengan kerjasama ini kita boleh bawa lagi banyak data dan meningkatkan literasi di kalangan rakyat. Sebab kalau rakyat tidak ada akses kepada perkara-perkara yang produktif yang dibawa oleh data ini, maka dia tumpu kepada perkara-perkara yang tak produktif dekat TikTok. Saya tak kisah sebenarnya kalau ada orang berbeza pandangan, dia setuju tak nak setuju, itu hak masing-masing. Tapi biarlah berasaskan pertama kepada fakta, kedua berasaskan kepada perkara yang produktif. Kita dahlah ada lebih kurang 30 juta warga negara Malaysia. Negara pun tak besar mana. Kita perlukan setiap tenaga rakyat itu untuk kita tumpu kepada perkara-perkara yang produktif. Kalau yang kerajaan buat itu tak kena dari segi pelaksanaan, ada cara yang lebih baik, boleh beritahu. Tapi biar tumpu kepada perkara produktif. Dan itu bila kita bawa data ke peringkat rakyat, kita rakyatkan lebih, maka lebih ramai orang akan dapat pencerahan yang akan celik supaya pemikiran mereka itu tertumpu kepada perkara produktif dan juga pandangan mereka itu menyumbang kepada menambah baik perkara-perkara yang sedang kita baiki. Jadi terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya. InsyaAllah saya harap jangan orang kat sini datang dia pun tak baca juga, sudahlah kan. Kat sini ada teraju, nanti saya suruh orang teraju. Saya spot check nanti, dia baca ke tidak yang ada kat bawah ni kan. Jadi akhir sekali, kita berdoa supaya berita-berita baik dan landasan baik yang ada setakat ini, negara kita boleh kekal pada landasan ini. Kita sekarang berada di tempat yang istimewa kerana masyarakat antarabangsa semua bertumpu kepada kita. Jadi gunakanlah peluang yang ada ini untuk kita melonjakkan negara, kerana kita perlukan semua bantuan dan semua sumber daripada semua. Dan sumber yang paling baik bermula daripada rakyat, dan rakyat itu akan dapat digerakkan apabila sumber kerajaan daripada jabatan-jabatan, terutamanya jabatan yang penting sebagai nadi data rakyat ini daripada DOSM, akan terus dapat berlari. Jadi terima kasih Zumba pagi ini. Teruslah berzumba dengan data sampailah 2-3 tahun akan datang, lepas satu ke satu. InsyaAllah jasa dan khidmat saudara-saudari akan terus diberkati dan Allah gandakan lagi dengan kalau tidak kepada kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita dan yang lain-lain. Jadi dengan doa itu, saya dengan ini melancarkan sambutan Hari Statistik bagi tahun ini dan juga pra-pelancaran laman statistik di Sasana Putrajaya pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua, itu dia satu perkongsian, satu ucapan yang begitu mantap ya daripada YB Rafizi Ramli dalam majlis sambutan Hari Statistik Malaysia Negara dan pra-pelancaran laman statistik Jabatan Perangkan Malaysia yang dibuat di dataran Wawasan Prison Putrajaya. Itu dia. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan yang anda berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.